merupakan negara yang terdiri daripada masyarakat yang berbilang kaum seperti Melayu, Cina, India, Iban dan lain-lain. Meskipun terdapat beberapa etnik di negara ini, pentingnya perhayatan dalam etika dan peradaban dalam menjalani kehidupan seharian demi memupuk kefahaman antara kaum. Peradaban dan etika adalah elemen penting dalam pengurusan dan pentadbiran maupun dalam masyarakat majmuk. Perhayatan nilai-nilai murni terkandung di dalam setiap ajaran agama yang wujud di dunia. Masyarakat Malaysia sering diiktirafkan sebagai masyarakat yang majmuk. Dari sudut etimologi, istilah etika merupakan perkataan yang berasal dari bahasa Yunani, iaitu ethos yang membawa maksud kesusidaan atau adat. Menurut Muhammad Ansari yang menjelaskan bahawa etika mempunyai dua konsep yang bersifat humanistis dan anthropocentris yang merupakan dasar pemikiran manusia yang diaplikasikan melalui perbuatan manusia. Namun, sekiranya kita lihat dari sudut metodologi, bukan setiap penilaian perbuatan yang dilakukan ialah etika kerana ia memerlukan sikap kritis, metodis dan sistematik dalam menilainya. Seterusnya, istilah peradaban atau civilization dalam bahasa Inggeris atau tamadun dalam bahasa Malaysia berasal dari perkataan madana yang bererti peradaban atau pekerti dalam budaya sosial. Istilah tamadun itu sendiri membawa maksud kehalusan tata tusila dan keluhuran kebudayaan sesuatu masyarakat insan. Dalam erti kata lain, peradaban dapat diungkapkan sebagai kemajuan dari pelbagai aspek iaitu ilmu, pengetahuan, sastra, seni dan sosial yang mampu dikesan dalam masyarakat tersebut. Etika dan peradaban menjadi satu kunci utama yang memacu kejayaan, kedaulatan dan juga kemakmuran negara. Frasa ini akan kami perjelaskan di dalam pembentangan kami pada hari ini. Negara Malaysia kita ini terdiri daripada pelbagai kaum, bangsa dan juga agama. Sebagai contoh, 3 etnik terbesar iaitu Melayu, Cina dan India yang memegang populasi tertinggi di seluruh Malaysia ini menyebabkan kita dipanggil sebagai masyarakat majmuk. Jadi, apabila negara kita ini terdiri daripada masyarakat yang majmuk, masyarakat kita memerlukan perpaduan bagi mengelakkan kita berpecah belah dan juga membuatkan kita mampu hidup sebagai sebuah komuniti. Hal ini sesuai dengan konsep etika dan peradaban, di mana konsep etika dan peradaban ini mempunyai nilai-nilai murni yang dapat diterapkan dan dipraktikkan oleh setiap individu di seluruh negara kita. Dengan pegangan konsep etika dan peradaban ini dan juga pegangan nilai-nilai murni ini, negara kita mampu membentuk dan mencapai status negara maju menjelang tahun 2025 sesuai dengan harapan Yang Amat Berhormat Tan Sri Dr. Mahathir Mohamad. Dan juga yang penting sekali untuk membentuk sebuah keluarga yang dipanggil sebagai keluarga Malaysia. Perpaduan memainkan peranan penting dalam memastikan kestabilan dan kemajuan negara. Sejak zaman negara kita sedang berusaha bertekus lumus dalam proses mendapatkan kemerdekaan lagi, kerajaan telah mengumpul semangat perpaduan dalam memakmurkan negara kita. Pelbagai dasar telah dijalankan untuk mencapai proses perpaduan ini. Tanpa perpaduan, kemajuan negara yang ingin dicapai untuk wawasan 2020 dan melahirkan negara yang maju dari semua aspek menjelang 2025 hanya mampu terkubur begitu sahaja. Bak kata pepatah, unggut rindukan bulan. Ianya tidak mungkin akan menjadi kenyataan kerana kerjasama diperlukan untuk menjana kemajuan dan melestarikan impian tersebut. Perkara ini perlu dilaksanakan jika setiap individu mempunyai etika dan nilai-nilai murni di dalam peradaban untuk membentuk keluarga Malaysia yang teguh. Menurut konsep etika dan peradaban, nilai-nilai murni sangat banyak dan mempunyai pelbagai cabang untuk diutarakan. Namun, untuk perbincangan kertas kerja ini, kami mengutarakan nilai-nilai murni yang utama dan paling penting berasaskan etika dan peradaban bagi membentuk keluarga Malaysia yang mempunyai masyarakat yang majmuk.
yang pertama yang saya akan nyatakan ialah masyarakat penyayang. Menurut pegangan konsep etika dan peradaban, pembentukan masyarakat yang penyayang dapat mewujudkan suasana aman dan harmoni dalam kalangan masyarakat pelbagai kaum di Malaysia. Seperti yang diketahui umum, masyarakat penyayang menggambarkan masyarakat di Malaysia hidup dengan berlandaskan nilai kasih sayang antara satu sama lain. Mereka saling membantu kerana ikatan ukhuwah sentiasa tertanam dalam naluri dan sanubari mereka. Contohnya, amalan kunjung-mengunjung ke rumah rakan-rakan berlainan agama pada musim perayaan merupakan salah satu contoh amalan yang berjaya memupuk semangat, muhibah dan perpaduan kerana rakyat masing-masing memupuk nilai penyayang. Melalui nilai murni sebegini, jelas terlihat mereka mengamalkan hidup sandar menyandar umpama aur dengan tebing. Dengan ini, cara yang paling utama untuk memudayakan masyarakat penyayang ialah masyarakat perlulah membantu orang yang memerlukan bantuan. Dengan perkataan lain, masyarakat seharusnya lebih bersikap ringan tulang apabila terdapat insan yang memerlukan khidmat mereka. Sebagai contoh, masyarakat perlulah membantu warga masih membawa barangan berat seperti beg plastik yang berisi barangan dapur sesuai dengan slogan yang tua dihormati, yang muda disayangi. Sekiranya bertemu dengan orang buta di tepi jalan, masyarakat sewajarnya memimpin tangan mereka untuk melintas jalan raya. Masyarakat prihatin. Pelbagai manfaat yang boleh didapati seperti dapat dipupuk dan dipraktikkan dalam diri setiap individu tanpa mengenal umur dan jantina. Keprihatinan perlu dipraktikkan oleh semua lapisan masyarakat walaupun beza jantina dan umur. Selain itu, ia juga dapat mengekalkan keamanan negara dan kesejahteraan negara. Walaupun negara kita ini, masyarakatnya berbilang kaum dan agama, tetapi ia tidak dapat menghalang sama sekali keprihatinan sesama masyarakat. Seterusnya, perkara ini dapat menyemarakkan elemen kemanusiaan sejagat. Ia mampu melahirkan generasi baru yang penuh dengan sikap nilai murni dalam diri kita. Tidak hairanlah negara kita dipandang tinggi oleh negara jiran kerana masyarakat kita yang penuh dengan sifat keprihatinan. Antara aktiviti yang boleh dilakukan pula banyak, seperti menghulurkan bantuan ketika menghadapi musibah. Kita boleh lihat terutama sekali ketika berlakunya pandemik COVID-19 dekat negara kita. Negara kita lockdown dan banyak masyarakat yang hilang kerja akibat perkara ini. Tetapi begitu banyak badan bukan kerajaan yang organisasinya terdiri daripada rakyat biasa menghulurkan bantuan seperti keperluan makanan, tuala wanita, susu tepung bayi dan banyak lagi lah. Kita juga dapat lihat lagi ketika hari perayaan Aidilfitri baru-baru ini. Banyak sekali masyarakat yang membuat open house setelah sekian lama tanpa mengira bangsa, agama dan darjat. Semuanya turut dijemput hadir untuk memeriahkan suasana. Di samping itu juga, cara-cara yang boleh untuk semua lapisan masyarakat aplikasikan adalah seperti berbuat baik kepada sesama masyarakat. Contohnya, seperti tolong melihatkan rumah jiran ketika mereka lagi bercuti agar tidak berlaku sebarang perkara yang tidak diinginkan terjadi. Kita juga perlu hulurkan pertolongan kepada yang memerlukan. Hulurkanlah pertolongan semampu yang boleh agar dapat meringankan beban kepada yang memerlukan. Bukan itu saja, kita harus bersikap lemah lembut sesama masyarakat agar tidak berlakunya salah faham dan untuk menjaga perasaan sesama masyarakat. Nasihat menasihati juga sesama masyarakat jika mereka ada buat salah dengan cara yang lembutlah agar tidak terjadinya salah faham antara satu sama lain. Lemoni seterusnya, menurut konsep etika dan peradaban dalam masyarakat majmuk berlandaskan konsep keluarga Malaysia ialah rasional dan berfikiran positif. Masyarakat perlulah bersikap rasional dan berfikiran positif demi menjamin kesejahteraan masa hadapan. Pemikiran secara nasional merupakan persepsi dan pemikiran seseorang individu yang melihat kehidupan mereka dari sudut fakta ataupun asas yang kukuh serta logik bagi diterima oleh akal fikiran yang waras serta sihat. Contoh dalam Islam pula, pemikiran rasional pula wajar untuk tidak melampaui batasan syariat Islam. Pemikiran seperti ini menerima sesuatu perkara ini sebagai fakta atau hujah serta bukti di belakangnya yang boleh ditentukan secara kesahihannya. Pemikiran rasional akhirnya membawa kepada cara berfikir yang positif dan realistik kepada diri seseorang.
bagi melahirkan masyarakat yang mempunyai pemikiran positif serta realistik sememangnya amat penting bagi menjamin kesejahteraan kesihatan mental seseorang individu itu. Sebagai contoh, kita sebagai manusia haruslah membuat persepsi buruk dan salah faham terhadap individu lain bagi mengelak faham dan pergaduhan daripada berlaku. Jika pergaduhan berlaku dalam bentuk ia akan menjadikan satu bentuk marah dan menular dengan mudah dan tidak kira sama ada bersama kawan-kawan, keluarga, masyarakat setempat maupun negeri dan negara. Oleh itu, dengan berfikiran positif, perkara-perkara yang tidak sepatutnya berlaku mampu dielak dan mudah untuk dicapai, dan tidak adanya perkara negatif serta sifat benci dan membenci antara satu sama lain. Pendedahan pada sifat positif haruslah diterapkan sejak di bangku sekolah lagi bagi melahirkan individu ataupun masyarakat yang aman dan bahagia tanpa selisihan faham dan berfikiran cetek bagi individu, bangsa, kaum dan agama lain. Seterusnya ialah nilai masyarakat yang berperi kemanusiaan. Nilai kemanusiaan ini dicorak dengan kepelbagaian cara hidup dan cara berfikir yang dipraktikkan dalam kehidupan seharian setiap komuniti manusia. Lazimnya, sistem nilai wujud dalam sesuatu masyarakat berlandaskan sistem kepercayaan yang dipengaruhi oleh pengajaran dan tradisi agama serta perkembangan yang berlaku dalam ekosistem masyarakat tersebut. Sistem nilai kemanusiaan ini memainkan peranan utama dalam menentukan hala tuju masyarakat dan pilihan-pilihan yang dibuat oleh mereka untuk menjalankan urusan kehidupan. Selain agama dan budaya, persekitaran mempunyai pengaruh ke atas sistem nilai ini dan boleh menyebabkan ianya berubah dari satu masa ke satu masa yang lain. Masyarakat yang berpegang kuat, contohnya, masyarakat yang berpegang kuat kepada agama selalunya menurunkan pengajaran tentang tingkah laku dan pemikiran yang harus dianuti oleh pengikut. Jadi, usaha-usaha untuk menerapkan nilai kemanusiaan di dalam diri adalah boleh dilakukan sejak daripada kecil lagi. Sebagai contoh, ibu bapa boleh membawa anak-anak menyambut perayaan dan perayaan agama dan budaya masing-masing setiap kaum etnik di Malaysia ini. Hal ini membantu mereka untuk mempunyai pemikiran lebih luas dan pengalaman yang lebih luas untuk memahami budaya masing-masing serta mengambil iktibar tentang budaya mereka. Sebagai contoh, budaya Melayu menyambut Hari Raya Syawal dan juga ia menunjukkan mereka sentiasa berasa bersyukur atas apa yang rezeki yang mereka dapat. Kesimpulannya, sebagai rakyat Malaysia, kita perlu menghayati etika dan peradaban yang wujud dalam masyarakat kepelbagaian etnik di Malaysia untuk memperteguhkan pemikiran kritikal dan analitikal masyarakat bagi menangani kehidupan yang lebih mencabar. Pengisian tajuk ini memfokuskan kepada penghayatan etika dan peradaban dalam acuan Malaysia. Masyarakat akan didedahkan dengan dinamika konsep etika dan peradaban yang menjadi kekuatan kepada pembentukan negara Malaysia berdasarkan susun masa evolusi sejarahnya dari era pra-kolonial sehingga ke pasca kolonial. Kefahaman tentang pembentukan etika dan peradaban dalam masyarakat kepelbagaian dibincangkan bagi meningkatkan penghayatan etika dan peradaban ke arah pemantapan kesepaduan nasional dan bangsa Malaysia. Peradaban acuan Malaysia perlu dikupas serta diperdebatkan dalam aktiviti akademik berpandukan perlembagaan persekutuan sebagai tapak integrasi dan wahana etika dan peradaban. Pembinaan kesepaduan nasional amat dipengaruhi oleh globalisasi dan perkembangan teknologi maklumat dan komunikasi yang kompleks. Oleh kerana itu, penghayatan etika dan peradaban menzahirkan perilaku tanggungjawab sosial dan digerakkan pada peringkat individu, keluarga, komuniti, masyarakat dan negara. Justru, perubahan yang berlaku dalam masyarakat dan pembangunan langsung ekonomi telah membawa cabaran baru dalam mengukuhkan kelestarian etika dan peradaban di Malaysia. Amalan pendidikan berimpak tinggi HIEPS dipraktikkan dalam pengajaran dan pembelajaran bagi mendalami kursus ini.